Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Dalam kuliah subuh, umpamanya pagi tadi dibicarakan berhubung bagaimana cara untuk menzahirkan diri kita hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada dua sifat. Pertama, sifat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat raja, meletakkan pengharapan bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, untuk menzahirkan diri kita sebagai orang-orang yang beriman dan beramal salih, maka kita jelmakan kedua-dua sifat tadi di dalam urusan muamalat kita, dalam kehidupan seharian kita. Kalau sebelah pagi diperjelaskan cara untuk mendekatkan diri kita dengan Allah, sentiasa merasa takut dan sentiasa meletakkan pengharapan kepada Allah. Begitu juga dalam bab muamalat. Kita rasa takut, bimbang-bimbang apa yang kita lakukan dalam kehidupan seharian kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh itu, kita fahamkan betul-betul kerana bab muamalat ini adalah berkaitan langsung dengan kehidupan seharian kita. Zahirkanlah sifat rasa takut itu dalam apa jua bentuk dan tindakan yang kita buat. Bertujuan untuk menzahirkan diri kita orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau tidak, sia-sia saja tuan-tuan. Baik, kita lihat ulang balik. Faslun fi bayanin hukmi luqtil hayawan wa ghairihi ma'a bayani ta'rifihima. Ini suatu fasal, suatu bab, suatu bahagian pada menyatakan, pada membicarakan, pada menerangkan hukum memungut binatang. Sebelum ini kita telah mempelajari hukum luqtah yang berhubung dengan harta-harta atau barang-barang yang tercicir, yang tercampak. Malam ini berkaitan dengan binatang pula. Memungut binatang yang berkeliaran. Boleh ke tidak? Sedangkan itu bukan hak kita. Itu masalahnya. Hukum memungut binatang dan yang lainnya. Satu, serta menyatakan, mewar-warkan kedua-duanya tadi, yaitu hukum kita memungut binatang yang terbiar tadi, dan juga hukum mewar-warkan, memaklumkan, memberitahu kepada tuan empunya. Dalam bererti kata, bukan bermakna kita tangkap binatang tu terus menjadi hak milik kita. Apalagi kita sembelih dia, kita makan dia. Dan kita kaitkan yang lain-lain. Kalau kita jumpa duit, bukan hak kita. Kita kena war-warkan, kita kena hebahkan, kita kena maklumkan siapa yang ada kehilangan duit. Baik. Bermula binatang yang dimilik akan dia. Makna yang boleh dimilik akan dia. Yang tertergah, yang dilarang ialah daripada binatang yang buas, yang kecil. Binatang ni tak boleh nak dimiliki. Walaupun dia kecil, tetapi fiqh meletakkan, mengkategorikan binatang ini adalah binatang yang buas, tetapi jenis kecil. Seperti unta dan kijang dan merpati. Merpati itu nampak jinak, itu orang kata jinak-jinak merpati. Nak dipikat sukar tuan-tuan. Nampak jinak. Itu yang dia
dalam kitab Matan al-Badrin ini, merpati pun termasuk binatang walaupun bersaiz kecil tetapi dikategorikan binatang yang buas. Bukan mudah-mudah kita nak miliki. Yang kedua, pertama nanti binatang yang boleh dimiliki. Maknanya selain daripada unta, kijang, merpati, tak boleh dimiliki, ada syarat-syarat dia. Sebab binatang ini walaupun kecil tetapi dikategorikan binatang yang buas. Itu maksud. Yang kedua, harus boleh dipungut akan binatang untuk dimiliki tadi kalau binatang itu berada pada padang. Padang tu maknanya bukan hak sesiapa. Kalau berada di halaman sipolan, itu hak sipolan. Zaman mutaakhirin ini tuan-tuan, bukan saja binatang yang berada di padang disapu. Yang berada dalam kandang pun, yang telah dikandang, dipagar oleh tuan empunya binatang pun diambil juga. Punya teruk perangai manusia zaman mutaakhirin. Allahu Akbar. Bukan seekor, dua ekor diambil, sekandang sekali. Satu kandang tu dipunggahnya. Seolah-olah langsung perasaan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala tak ada. Walaupun Allah Taala Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Itu sebabnya manusia kalau sudah hilang pertimbangan, kewarasan akal, dia akan buat apa sahaja. Hatta sanggup membunuh sekalipun. Sedangkan manusia, Allah Ta'ala beri akal. Maka layaklah Tuhan kata dalam Al-Quran, balhum adal. Tuhan kata, aku beri engkau akal, tetapi engkau tak gunakan akal dengan sebaik mungkin. Balhum adal, Tuhan kata, bahkan kau ni lebih sesat, lebih teruk daripada binatang. Tuhan kata, tuan-tuan. Bahkan lebih teruk, balhum adal, lebih teruk, lebih sesat daripada binatang. Itu sampai kadang-kadang orang nak marah kepada seseorang, oi binatang, sampai dipanggil orang tu binatang, makna tu memang dah marah sungguh dah tu. Bukan orang lagi. Oi binatang, dia kata. Allahu Akbar. Apalagi kalau terpacul perkataan tersebut daripada mak bapak. Sial punya anak, binatang punya anak. Waliyadzubillah. Berlindung dengan Allah, tuan-tuan. Harus boleh untuk dimiliki binatang tadi yang dipungut pada padang dan pada negeri pada masa aman. Mana dalam keadaan aman, tak ada siapa yang punya binatang tersebut. Harus, kata dia. Atau masa perampas, maknanya nak membebaskan, nak melepaskan daripada pihak perampas. Boleh dimiliki binatang itu.
sama ada dipungutnya binatang tadi kerana hendak dipeliharanya atau untuk dia memiliki akan binatang tersebut. Tapi dengan syarat, pastikan binatang tersebut binatang yang boleh dimiliki. Maksud binatang yang boleh dimiliki ialah seperti lembu, kerbau, kambing, kibas, itu maksud. Kemudian binatang tersebut dipungut di padang mana tak ada siapa yang punya, ataupun pada negeri pada masa aman. Bukan binatang itu lari ke suatu negeri ke satu negeri. Contohnya binatang daripada negeri Melaka berpindah ke negeri sempadan ke Perak. Kerana apa? Dia Melaka ketika itu dalam keadaan huru-hara. Bukan orang lari, binatang pun lari. Contoh. Dia takut kena COVID-19. Lembu kebur pun lari ke negeri sempadan. Contoh. Boleh tak kita tangkap? Tak boleh. Sebab itu bukan dalam keadaan aman. Dia menyelamatkan diri. Hebat tuan-tuan. Lembu, kerbau, kambing pun lari, takut. Contoh. Atau masa perampas. Nak melepaskan daripada perampas, pencuri. Tujuan dia pungut itu sama ada hendak dia peliharanya binatang tersebut atau kerana hendak memiliki akan dia. Maka boleh. Melainkan pada padang yang aman. Padang yang aman. Itu maknanya tak boleh. Maka tiada harus pungut akan dia kerana untuk dimiliki. Sebab apa? Bahawasanya terpelihara ia binatang daripada kebanyakan binatang yang buas. Maknanya pada padang yang aman. Padang yang aman maknanya tidak ada musuh ketika itu. Katakanlah lembu, kerbau itu berada di padang yang aman. Maknanya bebas daripada binatang buas seperti harimau, singa ke. Maka binatang itu tak boleh hendak kita miliki. Itu maksud dia. Baik. Dan binatang yang tiada tertergah. Maknanya binatang yang boleh dimiliki. Itu disebut atas mula tadi. Bermula binatang tersebut yang boleh dipungut ialah binatang yang boleh dimiliki. Ini diberitahu. Apa dia? Binatang yang tiada tertegah daripada binatang yang buas. Dia tidak dikategori dalam binatang yang buas walaupun bersaiz kecil. Apa dia? Seperti kambing atau anak lembu atau anak unta. Harus hukum kata boleh dipungut akan dia semata-mata sama ada daripada padang atau negeri. Yang ketiga dalam keadaan masa aman ataupun nak melepaskan dari masa merampas, bertujuan untuk memeliharakan akan dia atau kerana hendak memiliki. Boleh bertujuan untuk memelihara binatang tersebut atau kerana hendak memiliki binatang tersebut, kerana
dipeliharakan dia, diselamatkan dia daripada orang yang khianat dan binatang yang buas. Maknanya dipungut binatang tadi tujuan untuk dia pelihara atau untuk dimiliki kerana apa? Nak mengelakkan daripada terlepas kepada orang yang khianat. Siapa orang yang khianat? Pencuri ialah. Itu maknanya. Boleh dipungut. Kalau dibiarkan binatang ni, dibiarkan lembu, kambing berada di padang yang aman begini, takut-takut si pencuri, si perampas mengambil kesempatan, maka boleh kita pungut, bawa balik. Dan begitu juga nak selamatkan binatang ini daripada dimakan oleh binatang buas. Tengok tuan-tuan. Hukum fiqh kata harus, boleh. Tujuan untuk mengelakkan daripada dimakan oleh binatang buas, daripada diambil oleh pengkhianat. Siapa pengkhianat? Pencuri, perampas dan sebagainya. Maka hukum kata harus. Kita ambil dia, kita miliki dia, kita pelihara dia, binatang tersebut. Kena faham di situ. Maka jika dipungut, fahamkan betul-betul tuan-tuan. Ini matan abarin kitab ni, kitab tua. Atau ada istilah kitab kuning. Dia tak ada titik. Noktah tak ada. Kalau tak faham betul-betul, sampai sudah. Macam orang mengaji Al-Quran. Tak faham mana tempat nak wakaf ibtidah. Yang selalu saya kata. Ba di atas ba di bawah bi, ba di depan bu, ta di atas ta, situ pula dia wakaf. Sedangkan babi bu, tetapi dia wakaf kepada ta pula. Sedangkan ta titu, babi bu ta titu, dia wakaf kepada ta. Bila bunyikan, dia ada di lain. Babi buta. Kan teruk sangat bunyi itu. Tanya dia ayah, tanya dia anak. Oh ayah, dalam Quran pun ada sebut babi buta. Ada tu? Rupanya ayah bingung. Ayah tak reti. Itu sebabnya tuan-tuan, hati-hati. Maka jika dia pungut akan dia binatang tadi. Bertujuan untuk dimiliki. Sama ada binatang tadi berada di padang atau di negeri, maka hendaklah diwar-warkan dia, kemudian baru boleh dimiliki akan dia. Kalau nampak binatang tu di padang, maka war-warkan. Siapa yang punya lembu ni? Siapa yang punya kambing ni? Tidak ada ketuan dia. War-warkan satu kampung tu. Itu maksud. Sebelum hendak dimiliki, dengan syarat binatang ini berada di padang yang luas, bukan di halaman tuan rumah tu. Ditangkapnya kambing di hadapan tuan. Lepas tu, siapa punya kambing ni? Kat mana kau ambil? Depan rumah kau, dia kata. Itu dah memang kambing dia. Ini berlaku tuan-tuan. Siapa dia? Orang yang memburu ayam hutan. Tapi tak dapat ayam hutan, dapat ayam kampung. Ini dia cerita, saya tak tahu. Kata macam mana pula engkau memburu ayam hutan, engkau dapat ayam kampung. Rupanya ayam kampung tu dihalau dalam hutan. Cerdik punya akal. Ayam kampung sebelah jiran, kebetulan orang tu rumah dia berhampiran dengan hutan kecil, bukan hutan simpan, hutan kecil, hutan semak-semak begitu. Dihalaunya ayam tu
dalam hutan kecil. Lepas tu dia tangkapnya. Maka dia kata, jumpa ayam ni dalam hutan, bohong. Kan hukum dia haram tu tuan-tuan. Bawa balik, sembelih, makan anak isteri. Kalau ayam hutan, tak ada siapa yang punya. Ada juga orang macam itu. Baik. Oleh itu, kalau dia nak miliki binatang tersebut, lembu ke, kambing ke, kerbau ke, yang berada di padang yang luas tadi, yang tidak tahu siapa yang empunya, maka hukum fiqh kata hendaklah diwar-warkan. Dengan syarat ni banyak tuan-tuan, war-war. Bukan sekadar 3 hari 3 malam, tapi binatang ni lama sedikit. Lepas diwawarkan, kemudian barulah boleh dimilikinya akan dia binatang tersebut. Atau dijual akan binatang tadi dengan izin hakim, dengan kebenaran hakim. Katakanlah dia dah tangkap binatang tadi, tak tahu siapa yang empunya binatang, dia nak jual. Boleh ke tidak? Mesti minta keizinan hakim. Siapa dia hakim? Pihak yang berwajib. Maknanya bukan pandai-pandai dia. Dia dapat binatang, ditangkapnya lembu tu, dah diwar-warnya, tak ada siapa yang punya, tiba-tiba dia nak jual. Hukum kata boleh tak? Tak boleh, mesti dengan keizinan hakim, pihak yang berwajib. Dan dipeliharakan harganya, maknanya jangan jual borong, mesti ada nilaian. Lembu yang ditangkap tadi, lembu ataupun kambing yang ditangkap tadi, minta keizinan hakim untuk dijual, tetapi jualan itu biarlah harga yang sebenar. Biasanya lembu ni harga seekor sampai 5,000. Jangan dia wawarkan, siapa ndak ni, RM1,000 aja. Tak boleh. Itu sebabnya dikata hendaklah dijual dan dipeliharakan harganya. Pastikan harganya mengikut harga semasa. Itu maksudnya. Kemudian diwar-warkan luqtah itu. Luqtah itu hasil daripada jualan tadi. Saya dah jual dah lembu yang berkeliaran di padang tu dengan keizinan pihak yang berwajib. Oleh itu, siapa yang empunya lembu ni, tuntutlah kepada saya. Walaupun lembu tu dah dijual dengan kebenaran hakim, tetapi ini duit dia. Tengok tuan-tuan, dalam erti kata, walaupun kita dah jual, bukan hak kita. Punya cantik hukum meletakkan. Kita dah jual dah dengan keizinan pihak yang berwajib. Pihak berwajib kata, bolehlah. Engkau nak simpan pun kau tak ada tempat. Engkau duduk di taman. Lembu ni besar, kerbau ni besar. Jual lah. Pergi jual dekat tempat orang jual daging lembu, daging kerbau. Jual dengan sekian harga. Tapi duit itu sesen pun kau tak boleh ambil dulu. Hendaklah diwar-warkan. Itu maksud dia. Dalam erti kata tuan-tuan, bukan semudah itu. Walaupun hukum dia harus, boleh engkau pungut, boleh engkau jual dengan keizinan hakim, tetapi duit hasil jualan binatang tersebut bukan hak engkau. Fiqh kata. Baik. Selepas diwawarkan kemudian dimilikkan akan harganya. Baik.
atau dimiliknya binatang itu yang dipungutnya daripada padang ketika itu jua dan dimakan akan dia. Namun demikian dan digantikan harganya jika nyata empunyanya dan tidak wajib diwar-warkan dia. Tengok. Atau dihendakkan binatang tadi yang dipungut tadi daripada padang yang tak tahu siapa yang punya, atau hendak dimakan selepas diwar-warkan, tak ada orang yang pungut, dengan keizinan hakim engkau jual lah, kemudian kau nak makan duit itu, tapi dengan syarat. Tengok tu, engkau makan binatang tadi, umpamanya engkau sembelih kambing ni tadi, dengan syarat hendaklah engkau ganti harga kambing tadi jika nyata tuan empunya kambing tadi. Ini kadang-kadang berlaku tuan-tuan. Kerbau, lembu, kambing dilanggar oleh kenderaan. Lepas itu disembelih ni daripada binatang itu mati macam tu. Boleh tak hukum kata harus sebab tidak tahu siapa punya? Maka disembelih binatang tadi. Yang tak boleh, lepas dia sembelih, diangkut bawa balik ke rumah. Itu yang tak boleh. Kalau engkau sembelih dengan alasan daripada binatang ini mati macam tu, hukum kata harus. Tetapi engkau nak bawa balik binatang ni seolah-olah apabila engkau dah sembelih itu hak engkau, tak boleh. Fiqh kata. Berlaku tuan-tuan di Melaka ni. Lembu tu dilanggar oleh kenderaan, mati. Tapi ada hamba Allah itu tempat sembelih. Ini dia cerita. Lepas dia sembelih, ditinggalkan lembu tu. Tak lama kemudian tuan yang mempunyai lembu cari mana lembu dia, maka dapat perkhabaran lembu kau kena langgar tapi dah disembelih oleh orang. Dapat tahu tuan punya sembelih, siapa yang menyembelih. Berkilo tuan-tuan daging dihantar kepada rumah orang. Maknanya harus daripada membiarkan binatang itu mati membazir. Boleh, tapi jangan kita ambil dahulu. Tuan yang punya akan cari. Itu satu. Yang satu cerita lagi memang berlaku di Melaka juga. Lembu tu dilanggar oleh kenderaan, mati tuan-tuan. Punya teruk perangai manusia ni. Lembu yang dah mati tu disembelihnya, dijualnya dekat pasar. Adalah pasar, saya nak sebutlah. Nasib baik ada orang lain faham, orang lain perasan. Kalau engkau tak turunkan daging ni, aku report pada pihak yang berwajib. Sebab lembu ni engkau sembelih dah mati dah, baru engkau sembelih. Tengok tuan-tuan, teruk punya perangai manusia. Oleh kerana hendakkan duit. Lembu yang dah mati pun disembelih, dilapahnya, dijual. Nasib baik sedikit pun lembu tu belum, daging lembu tu orang belum beli. Sebab ada hamba Allah terus dia jumpa, engkau turunkan sekarang daging lembu ni. Habis nak kata apa? Sebab dia kata aku nampak lembu ni memang mati tadi kat jalan. Engkau ambil kan, engkau sembelih kan. Mengaku tuan-tuan. Tengok. Yang buat kerja orang Islam, yang mengaku diri dia Islam. Kalau tidak, betapa besar dosa dia. Orang makan lembu yang haram. Bukan haram tak sembelih sebab lembu tu dah mati dah. Allahu Akbar. Baik.
Oleh itu kalau dia dah sembelih binatang yang tidak tahu siapa yang empunya, tiba-tiba dah habis sekol kambing tu dimakan, baru tahu, oh rupanya ada tuan punya kambing ni, maka fiqh kata hendaklah digantikan harganya. Bayarlah. Kalau tuan punya kata, aku nak minta balik kambing pun dah tak ada dah. Dah habis kau makan, kau bayarlah harga kambing tu yang sepatutnya. Bayar. Kalau tidak, engkau berhutang dengan dia. Engkau makan benda yang tidak dihalalkan oleh tuan empunya binatang. Dalam berarti kata tuan-tuan, nak memberitahu kita jangan sama sekali kita terjebak ataupun syubhah memakan benda yang haram. Itu je. Baik, habis. Dan harus boleh ia pungut akan hamba sahaya yang belum mumayyiz atau yang sudah mumayyiz. Bukan baligh ya. Mumayyiz ni maknanya yang dah tahu membezakan yang baik, yang buruk, yang kotor, yang bersih. Mana mumayyiz. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau anak-anak kita yang belum baligh dikira mumayyiz lah, dah cerdik dah, kita bawa dia sembahyang dengan syarat bersih kanak-kanak ni. Kalau yang lelaki tadi, kita basuhkan kemaluan dia, kita kelensetkan kulit dia dekat kemaluan dia tadi, kita basuh, kerana di hujung kemaluan itu ada menakung air kencing. Kita kelensetkan kulit itu, kita basuh. Kemudian kanak-kanak ni walaupun dia belum balik, cantik ibadahnya, lebih hebat daripada orang dewasa, lebih cantik ibadah sembahyangnya daripada orang tua, maka pahalanya kembali kepada mak bapak. Tengok tuan-tuan, itu sebabnya disuruh anak kamu apabila berumur 7 tahun sembahyang. 7 tahun belum balik lagi. Dalam berarti kata belum balik lagi, suruh sembahyang. Kalau tak tahu, diajar. Sebab apa? Selagi dia belum balik, dia tidak ada dosa dan pahala. Oleh itu kalau dia buat benda yang baik, ibadah sembahyang tadi, maka pahala kembali kepada mak bapak. Bukan dia dapat, sebab dia tidak ada dosa, tidak ada pahala lagi. Mak bapak dapat. Alangkah bertuah tuan-tuan. Itu sebabnya kalau kita bawa anak kita, cucu kita, tak ada masalah. Kalau dia bising budak, nak buat macam mana? Nama pun budak. Orang tua pun hoha dah. Riuh juga orang tua. Itu dah tua tu. Yang malang lagi dah tua bangka, riuh juga. Waliyahzubillah. Budak apa tahu? Tiba-tiba bersih dia tuan-tuan, cantik dia mengambil wuduk, pandai dia Fatihah dia, bawa sembahyang tuan-tuan. Allahu Akbar. Pahalanya kembali kepada mak ayah. Itu yang kadang-kadang sudah terbiasa menjadi dalam adat kita. Engkau budak, sembahyang belakang. Kau budak, belum sunat, bayang belakang. Budak ni gede, atuk dah sunat. Kepil-kepil lah tu. Atuk dah sunat. Atuk pun belum tu. Muka tak malu. Maknanya didik anak-anak tu. Tak salah bawa. Kalau dia sembahyang dalam saf sama dengan kita pun, tetapi oleh kerana dia bersih, cantik ibadah je, tak menjadi masalah, tidak cacat saf tadi. Baik.
Dan harus ia pungut hamba sahaya yang belum mumayyiz atau mumayyiz. Bila harus, bila boleh? Ketika dalam keadaan huru-hara daripada perampas. Kalau dalam keadaan huru-hara banyak berlaku perampas, maka boleh kita pungut hamba sahaya yang belum mumayyiz tadi ataupun sudah mumayyiz untuk menyelamatkan mereka daripada perampas. Bersalah-salahan pada zaman aman. Pada zaman aman, tenteram, tak ada apa-apa, tak boleh. Baik. Harus baginya dikerjakan dua perkara yang dahulu keduanya. Apa dia tadi? Yang memungut binatang tadi. Boleh? Baik. Dan harus baginya pungut lain daripada harta. Kerana seperti, dan harus baginya pungut lain selain daripada harta. Tadi harta. Ini seperti anjing, kerana diikhtisaskannya atau kerana dia peliharakannya, nak menyelamatkan dia. Boleh. Walaupun dia seekor anjing. Dalam erti kata, tuan-tuan, binatang yang seumpama ini hendaklah juga kita pelihara, kita jaga dia. Keselamatan, tak boleh kita nak aniaya walaupun dia seekor anjing. Itu yang dikisahkan bagaimana seseorang itu boleh masuk syurga semata-mata kerana dia memberi minum seekor anjing yang dalam keadaan kehausan. Dia mengambil air dalam telaga tadi dengan dikebuknya kasut dia tadi. Sebenarnya bukan semata-mata dia buat amalan tu, dia seorang ahli ibadah juga. Itu maksudnya. Maka nak ceritakan seolah-olah memberi binatang yang dalam keadaan kesempitan, kehausan, walaupun bernama anjing, tetap Allah Ta'ala beri ganjaran. Itu sebabnya Nabi kata, Ar-rifqu bil hayawan, hendaklah engkau berlemah lembut dengan binatang. Sayangilah. Allahu Akbar. Tak boleh kita nak musnahkan dia dengan sewenang-wenangnya. Sebab dia makhluk juga, nak hidup juga. Itu sebabnya tuan-tuan, kadang-kadang kita geram bila orang ada khianat binatang. Allahu Akbar. Didik anak kita, sayangilah. Sebab dia makhluk Allah juga. Nabi kata, hendaklah ar-rifqu bil hayawan, hendaklah engkau berlemah lembut. Bagi makan. Kalau engkau pelihara binatang ni, beri makan, beri minum. Maksudnya macam tu. Dan harus baginya pula mungut selain daripada binatang tadi. Boleh pungut ya seperti makanan. Ini yang berlaku. Lori beras terbalik, berebut pungut beras. Tapi bukan pungut itu boleh bawa balik. Ini yang silap orang kita. Nampak lori beras satu kontena terbalik, habis satu kampung keluar ramai-ramai bagi munggah beras yang terbalik. Boleh ke tidak, tuan-tuan? Tak boleh, haram hukum dia. Dia ada kaedah di sini. Dan harus pula pungut yang lain daripada binatang seperti makanan ataupun kain ataupun naqdun, wang ringgit. Maka jika yang bersegera binasanya, maka harus pungut. Seperti harisah.
Harisah ni maknanya bubur. Ataupun rutab yang tiada menjadi tamar. Ini boleh cepat binasa. Maknanya kalau tak binasa tu tak boleh pungut. Kalau nak pungut boleh, tapi hendaklah diserahkan kepada pihak yang berwajib. Di sini nak mengajar kita tuan-tuan, kalau ada lori beras terbalik, kalau ada lori gula terbalik, kalau ada lori minyak terbalik, boleh tak kita pungut? Boleh, harus, tetapi hendaklah diserahkan kepada pihak berwajib. Bukannya kita pungut, kita punggah bawa balik ke rumah kita. Ini yang berlaku, yang dipahami oleh masyarakat, segelintir masyarakat kita. Oh, dia kata rezeki datang menggolik, rupa lori yang tergolik. Tak boleh. Yang berpusu-pusu berebut. Itu ada satu tempat, lori ayam terbalik, berebut menangkap ayam. Sebaik lori babi tak terbalik. Allah. Kalau lori babi hutan terbalik, Allah. Ke manalah. Itu sebabnya mungkin silap dia tak mengaji. Ini dia dah mengaji ni, dia kena faham lah. Baik. Maka harus baginya dikerjakan dua perkara ini kalau benda yang cepat rosak seperti harisah ataupun rutab tadi. Maka harus baginya dikerjakan dengan dua perkara. Apa dia? Pertama, hendaklah dijualkan akan dia dengan izin hakim, kemudian diwar-warkan akan dia. Maknanya harisah ni tadi bubur, makanan. Tak boleh simpan lama. Begitu juga rutab, tak boleh simpan lama. Dia tak jadi buah tamar, akan rosak. Maka caranya hendaklah dijual, tapi dengan keizinan hakim. Kemudian diwawarkan akan dia. Siapa punya tamar ni, siapa punya makanan ni, dah aku jual dah dengan sekian harganya. Tapi kebenaran dia menjual itu ialah hakim yang benarkan. Itu maksudnya. Baik. Kerana memiliki akan harganya atau dimiliknya akan dia pada ketika itu jua, dan memakan akan dia jika didapatikan dia di negeri sekalipun, dan kata kil, jika didapatkan dia pada negeri, wajib ia jual kerana mudahnya. Kalaulah benda tu mudah nak dicari, harisah ataupun rutab tadi, boleh dijual sebab benda tu mudah dicari. Tapi kalau benda tu sukar nak dicari, maka makanlah, tapi dengan syarat, ataupun dijual tadi dengan syarat kebenaran hakim, bukan dia nak ambil tindakan sendiri. Okey, sikit lagi. Dan kata kil, ada pendapat mengatakan jika didapatkan akan dia pada negeri, wajib ia jual kerana mudahnya, cuma tertegah dia daripada makan, tak boleh makan. Sebab kalau dia nak makan, hendaklah dengan keizinan, kecualilah benda tu cepat rosak. Itu maknanya. Dan jika didapati kekal, benda yang bersegera binasa itu dengan diusahakan boleh menjadi rutab dan dijualnya, itu adalah terlebih baik. Kalau benda tu lambat rosak, boleh dijual, itu lebih baik. Hendaklah dijualkan akan dia, dijual pun dengan keizinan pihak yang berwajib. Bukan keizinan, bukan sewenang-wenang dia. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Dahlah dia ambil benda tu, dia ajaknya seberapa ramai yang ada dalam, jom anak, jom nak ikut mak, ikut ayah, itulah ada lori beras terbalik tu, jom kita bawa, berapa banyak kita dapat beras.
Habis satu keluarga, 10 orang anak-anak dengan mak bapak munggah beras lori sebalik. Dikumpul dekat rumah. Lepas tu, nak, engkau pergi jual beras ni. Tengok, dah berapa kali haram tuan-tuan perbuatan. Engkau ambil tadi dah haram, engkau jual perbuatan haram. Engkau makan dah duit daripada sumber jual beras tadi pun dah 3 kali haram perbuatan kau. Ini yang berlaku tuan-tuan. Paling tidak jual murah. Kenapa engkau jual murah ni? Beras biasa satu beg RM20, engkau jual RM10. Aku dapat daripada lori beras terbalik. Orang yang tahu beli juga, engkau pun syubhah. Kalau dia masuk neraka, engkau sama juga masuk neraka. Tu je. Allahu Akbar. Sikit lagi tuan-tuan. Hendaklah dijual akan dia dengan keizinan hakim. Dan jika jualnya tiada baik dan tiada masalahah, maka dikeringkan itu lebih baik. Kalau jual pun tak ada harga, maka hukum kata boleh engkau keringkan buah tamar ni. Kalau engkau nak jual pun tak ada harga, keringkan, boleh. Itu adalah terlebih baik. Atau bersamaan keduanya, hendaklah dijual setengah daripadanya. Boleh jual setengah daripadanya. Tujuan apa? Untuk dibuat upah usaha yang tinggal, jikalau tiada nak buat tabaruk dengan usaha oleh yang pungutnya tadi. Maknanya boleh dijual separuh. Tujuan dia untuk dapatkan sedikit modal untuk dia mengusahakan yang baki tadi. Dia nak jual semua harga murah. Oleh itu fiqh kata bolehlah engkau keringkan, atau engkau jual separuh dengan tujuan engkau nak buat belanja, nak uruskan benda ni, maka fiqh kata harus. Tapi dengan syarat engkau nak jual ini apa? Mesti kebenaran hakim. Itu dia. Siapa hakim? Pihak yang berwajib. Jadi kesimpulannya tuan-tuan ialah apa sahaja benda yang kita jumpa, termasuk binatang, termasuk makanan, termasuk apa sahaja, pastikan itu bukan hak kita. Nak kita pungut boleh, kerana apa? Nak pelihara binatang ini ataupun makanan ini daripada diambil oleh orang yang tidak boleh dipercayai, atau binatang ini kalau dibiarkan akan dimakan oleh binatang buas, boleh. Tapi dengan syarat engkau pelihara dia, kemudian kalau engkau nak jual, engkau kena minta izin, dan duit yang kau perolehi daripada jual barang yang kau jumpa tadi hendaklah engkau war-warkan. Jadi insya-Allah tuan-tuan akan datang kita dapat faham lagi berapa lama tempoh benda ni untuk diwar-warkan. Kecuali lah dah disebut di sini barang tu tak boleh simpan lama, tapi beras boleh simpan, minyak boleh simpan. Yang tak boleh simpan lama umpamanya rutab, kalau simpan dia rosak. Begitu juga harisah, itu boleh jual. Jual pun minta kebenaran hakim dahulu. Wallahu a'lam. Cukup setakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana khati'atina wa jahlina fi amrina wa ma anta na'lamu bihi minna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.